Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita satu kali lagi kesempatan untuk kita bisa datang di tempat ini beribadah di hadapan-Nya. Saya yakin kita semuanya sudah membawa hati kita, membawa diri kita untuk sungguh-sungguh datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Di saat kita berdiam, kita memohon pengampunan dari Tuhan, agar pagi hari ini kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Kami datang ya Tuhan dengan segala kerinduan kami, menyatakan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Kami memasuki satu bulan yang baru lagi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Untuk mengingat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang begitu besar, sehingga kami manusia yang berdosa ini layak untuk duduk semeja dengan-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan persiapkanlah setiap hati kami, agar kami tidak pulang dengan hati yang hampa, tetapi kami pulang dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Allah Tritunggal. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah dan juga mengagungkan namanya, sebab hanya Dialah yang layak menerima semua pujian kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan suara doa kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik.
selamanya ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, pujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita katakan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama katakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan daripadanya. Bapa, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Pengampunan yang Kau beri bagi kami luar biasa. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosa-dosa kami. Artinya Engkau tidak ingat akan hal itu. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Itulah yang membawa kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih. Biarlah pimpinan-Mu, penyertaan-Mu terus menyertai kami, membungkus kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan, diberi kuasa untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, untuk itulah kami datang menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, dan kami terima pengampunan itu dengan ucapan syukur, karena kami tahu kami tidak layak, tapi Tuhan sudah berikan
kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dengan doa kami dan terimalah Tuhan sujud persembahan kami kepadamu sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita bersama-sama kita akan menerima perjamuan kudus yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita ingat akan kasih Tuhan kepada kita. Paulus mengingatkan kepada kita, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan hanya boleh diterima oleh orang yang sudah dibaptis dan juga sudah mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Kalau sudah, mari kita semua bangkit berdiri. Malam sebelum Yesus disalib, dia berkumpul dengan muridnya. Dia mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Saudara, apa yang menjadi bukti kasih Tuhan kepada kita, yaitu pengorbanan Tuhan untuk kita. Dia mati untuk kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Mari kita bersama-sama dengan iman kita memakannya. Setelah memakan roti, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Saudara, darah Tuhan adalah tanda bagaimana dia menyucikan dosa-dosa kita. Dia mencurahkan darahnya untuk kita, sehingga kita boleh beroleh keselamatan dari Tuhan. Mari kita dengan iman meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan hari ini. Itu tanda bahwa kami adalah milik Tuhan, yang pada waktunya nanti Tuhan akan kumpulkan kami bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima perjamuan hari ini dan hidup kami adalah milik Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat, sehingga cinta kasih Tuhan yang sudah kami terima boleh kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena untuk itulah Tuhan, kami ditebus oleh Tuhan, kami dikasih oleh Tuhan, supaya kami mengasihi orang lain, termasuk mengasihi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih itu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat silakan duduk semuanya. Ya. Mari bersama-sama kita membacakan hukum kasih. Sekali lagi saya minta untuk kita semuanya bisa bangkit berdiri. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tetap berdiri, karena kasih dan pengampunannya dosa kita ditebus olehnya. Yesus adalah satu-satunya kekasih jiwa kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, Yesus kekasih jiwaku, dengan semangat, dengan penuh bersyukur, karena Yesus sungguh-sungguh adalah kekasih jiwa kita. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Yesus kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sebelah kiri saya katakan, kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yang sebelah kiri, matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang keluarga. Dan 1 bulan penuh ini kita tetap akan belajar firman Tuhan buat yang terbaik buat keluarga kita.
Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Stephen Paul, diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian, Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang merasakan dirinya seorang ayah, nyanyikanlah lagu ini, Kami Datang di Hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. yang merasakan dirinya sebagai seorang ibu, katakan, di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Bersama-sama kita katakan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa, ajarilah kami terus untuk saling mengasihi, 主啊，教导我们彼此相爱， seperti Tuhan mengasihi kami. 好像你爱我们一样。 Kami
Karena kasih itu kuasa yang luar biasa. 因为爱是何等有大的能力， Karena kasih Tuhan kepada kami, 因为神的爱给我们， hidup kami diubahkan. 我们的生活被改变。 Biarlah kasih Tuhan hadir juga di tengah keluarga kami. 愿你的爱也领导我们的家庭， Itulah yang kami rindukan Tuhan. 这是我们所盼望的。 Supaya keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan. 好叫我们的家庭成为你所喜悦的家庭， Keluarga yang penuh dengan cinta 我 kasih. 们充满爱的家庭， Dan hidup kami juga dipulihkan. 让我们的生活也变 Karena 得 kami 富 tahu 有， bagaimana mengasihi. 因为我们知道怎么样来相爱， Seperti Tuhan mengasihi kami. 就好像神你爱我们一样， Dan kami boleh hidup di dalam kasih itu. 我们能够活在那个爱里面， Karena kasih itu berasal dari Tuhan. 因为爱是从神来 Dan 的。 orang yang hidup di dalam kasih, 我们生活的爱里面， orang itulah yang mengenal Tuhan. 那个才是真正相信人的人。 Dan orang yang mengenal Tuhan, 那相信神的人， hidupnya pasti diberkati. 所以他的生活被祝福了。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Berkati kami semuanya. 主啊，你祝福我们每个 Biarlah 人， firman-Mu berbicara kepada 因为 kami, 你的话对我们说， membuat kami semua mengerti dan 好 melakukannya. 叫我们能够明白，也能够行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita bersama-sama akan melihat Alkitab kita, 亲爱的弟兄姐妹，我们要来看我们的圣经 Yohanes pasal yang ke-13. 就是约翰福音第13章。 Kita bacakan satu ayat saja, ayat yang ke-34. 我们单单来读一节，就是34节。 Saya bacakan sekali dalam Indonesia, nanti Pak Simon dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来念。 Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 我赐给你们一条新的命令，乃是要叫你们彼此相爱。 Saudara, perintah Tuhan ini supaya kamu saling mengasihi. 所以神的命令叫我们互相相爱， Akan kita kaitkan dengan keluarga kita. 所以我们就把它连接在我们的家庭里面。 Karena sesuai tema kita hari ini, kasih di dalam 所以 keluarga. 今天的主题就是爱在我们的家庭里面。 Kiranya selama 1 bulan November ini Tuhan memberkati keluarga kita. 愿这个11月份，神一直在祝福我们的家庭。 Ya, kita akan bahas mengenai keluarga. 我们一直来讨论 Karena 家庭。 Tuhan mengasihi keluarga kita. 愿神祝福我 Tuhan 们的家庭， ingin memulihkan keluarga 因为 kita. 神要恢复我们的家庭， Kasih di dalam keluarga. 所以这个爱在我们的家庭里面。 Persoalannya, saudara, 所以他的问题是， apakah ada kasih dalam keluarga kita? 是不是在我们家庭里面有这种爱？ Apakah kita merasakan ada kasih itu hadir dalam 可 keluarga? 是我们自己有感觉到爱在我们的家庭里面。 Saya percaya salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita ini, 所以我深信神给我们的家庭里面最大的 ya adalah keluarga. 就是我们的家庭。 Tidak ada orang yang menjelang akhir hayatnya berkata seperti ini. 有一个人叫他最临终的时候，但这 Saya 样说， menyesal tidak menggunakan lebih banyak waktu di kantor. 所以我很遗憾，有更多的事情在这个公司里面。 Saya menyesal mengapa saya tidak menggunakan waktu lebih banyak di tempat kerja. 所以我为什么遗憾？有很多的事情我没有在我的工作里面做。 Saya menyesal mengapa saya tidak gunakan waktu lebih banyak untuk teman-teman saya. 因为我很遗憾，我没有对我的朋友做更多的事情。 Ada yang seperti itu? 有没有这样说的？ Saudara, tetapi berapa banyak orang yang berkata, saya menyesal mengapa saya tidak menggunakan lebih banyak waktu bersama keluarga saya. 所以有的人说我很遗憾，我没有给我的家庭很多的爱。
Waktu sehat kita bisa kemana saja. 在我们健康的时候能到哪里去？ Tapi waktu kita sakit, siapa yang mendampingi kita? 但是当我们在生病的时候，谁随着我们？ Bukankah keluarga 是不是我们的家庭的人 yang 员 akan？selalu bersama dengan 啊 kita? 时常都在我们的身边。 Saudara, dalam sebuah wawancara majalah dengan Billy Graham, 然后有一个采访跟这个何北里牧师， ya, saudara pasti kenal dengan Billy Graham, seorang penginjil, pengkhotbah luar biasa. 他是一个很大的那个布道家， Dia sudah mempertobatkan jutaan orang. 他已经是千万的人信耶稣基督。 Waktu wawancara itu dia berusia 92 tahun. 所以在那个采访，他已经有92岁了。 Kemudian pewawancara itu ngomong begini, 所以这个采访的人对他说， kalau waktu bisa diputar balik, 如果能够把时间再转回的话， kalau kamu Bapak diberi kesempatan, 如果给你机会的话， apa yang Bapak akan lakukan secara berbeda? 那么你会在这些时间做什么不一样的事情？ Saudara, menariknya Billy Graham mengatakan kata-kata seperti ini. 所以我们看到戈贝利他这样说： Saya akan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. 我一定会有分配更多的时间给我的家庭， Lebih banyak belajar 有更多的学习。 dan lebih sedikit berkhotbah. 那么我会很少去讲道。 Billy Graham pengkhotbah besar, saudara. 我们看到戈贝利是一个大布道家， Tapi di akhir, di masa tuanya ternyata itu yang dia ungkapkan. 但是在他临终的时候，他这样说 Aku： akan lebih sedikit berkhotbah. 他说他要少讲道。 Dia pengkhotbah, saudara. 他本来是个讲道的， Menarik sekali, saudara. 所以非常有趣。 Dan dia mengatakan, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. 所以他需要有更多的时间给他的家庭。 Buat apa sudah pelayanan kita dipuji-puji orang 所以我们的侍奉被人家一直在称赞，有什么意思 kalau 呢？ keluarga kita berantakan? 我们的家庭是乱七八糟的， Itu hanya penipuan diri sendiri. 这是在欺骗我们自己。 Karena pelayanan yang Tuhan berikan yang pertama itu adalah keluarga. 因为神给我们的侍奉是在我们的家庭里面。 Dan percayalah kalau keluargamu baik, 如果你的家庭是好的， pelayananmu pasti didukung. 你的侍奉一定会被支持 Enggak 的。 mungkin keluargamu menghalang-halangi pelayananmu. 不可能你的家庭一直在阻拦你的这个 Saudara, 侍 anak 奉。 Billy Graham pernah mau bunuh diri karena narkoba. 我们看到戈比里的有一个孩子，他是贩毒的， Itu membuat penyesalan yang luar biasa. 做一个很不好的事情， Dia peduli dengan orang lain, 所以他非常关心别人， tapi dia kurang waktu buat keluarga. 但是他很少的时间给他自己的家人。 Kalau waktu bisa diputar ulang, 如果这个时间能够再回转的话， aku akan memilih lebih banyak waktu untuk keluarga. 所以我会有更多的时间在家庭里面。 Saudara, jangan sia-siakan keluargamu. 所以我们对家庭不要把它抛弃， Itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. 这是神给我们最大的恩典。 Saudara, saya bacakan sebuah kisah yang ditulis oleh seseorang, saudara. 所以我有读过一个人所写的话， Begini ceritanya. 他是这样说。 Dia bilang, suatu hari saya bersenggolan dengan seseorang yang tidak saya kenal. 说有一天我跟一个人碰撞，我不认识他的， Waktu terjadi senggolan itu saya mengatakan, oh maafkan saya. 所以当我碰撞他的时候，我说对不起， Itu reaksi spontan saya. 这是我自己 Dan orang itu 写出来 juga 的 berkata, maafkan saya juga. 所以那个人也说，你也我也对不起你。 Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. 所以这个我们两个人非常有礼貌的这样回应， Dan kami pun berpisah dan mengucapkan salam. 所以我们也这样就好好的就招手离开了。 Namun cerita jadi lain. 那么我们知道这个问题变 Begitu sampai di rumah, 当他这个人来到家的时候， pada hari itu juga, 就是那天， saya sedang menelepon salah satu rekan bisnis terbaik saya. 所以我又在给我的最好的朋友打电话。 Dengan bahasa yang sangat santun, lembut, saya
ingin meraih simpati dari rekan bisnis saya supaya kami boleh bekerja sama. 所以我就跟我这个朋友也很有礼貌的在谈话，我认为又能够得到他的订单。 Waktu saya telepon itu, 当我在这个的打电的时候， tiba-tiba anak laki-laki berdiri diam-diam di belakang saya. 我的男孩子静静的在我的后边。 Waktu saya berbalik, 当我回转的时候， hampir saja membuat dia jatuh. 险些又把他弄跌倒了， Dan saya katakan seperti ini, 所以我就这样说 minggir, 你展开， main sana, jangan ganggu papa. 你要到那边去玩，不要对我。 Anak saya pun pergi dengan raut wajah terluka. 所以我的孩子就抱着伤心离开他的父亲。 Saat saya berbaring di tempat tidur malam itu, 当那天晚上那个人躺在床上的时 dengan 候， halus Tuhan berbisik, 就好像这个神跟他说话， akan kusuruh malaikat mencabut nyawamu dan mengambil hidupmu 我 sekarang. 要叫天使把你的命拿掉。 Namun sebelumnya aku akan mengizinkan kamu melihat lorong waktu sesudah kematianmu. 所以我又给你一点的时间来你自己去看。 Sewaktu kamu berurusan dengan orang-orang yang tidak kau kenal, 你跟那些不相识的人，当你在一见的时候， etika kesopanan kau gunakan. 看你那种有礼貌的态度。 Tetapi dengan anak yang kau kasihi, 但是对你自己所爱的 kau 孩子， perlakukan dengan sewenang-wenang. 那么你就用随随便便的你用你的权势。 Akan kuperlihatkan kepadamu setelah kematianmu hari ini. 所以我要你在今天你要死的时候给你看到 Bagaimana sikap atasanmu, 你的上司对你的， sikap rekan bisnismu, 还有你的好朋友对你的， sahabat-sahabat medsosmu, 还有你哪一些有媒体的对你， serta keadaan keluargamu. 还有你自己的家庭。 Lalu aku pun melihat 所以我就看到 hari itu jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. 我还在这个家庭里面躺着。 Hanya satu orang sahabat dunia medsosku yang datang. 只有一个媒体，我的朋友来到我们身边， Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. 他就在他的群体为我祷告。 Bahkan ada yang tidak komentar apapun dengan kematianku. 但是有一些也完全没有为你的死亡 Ada yang menulis 3 huruf 有的人已经先写了 RIP, RIP， 就是你安 Rest 息吧 in，Peace. 就是你安息。 Lalu teman-teman sekantorku hampir semua datang. 好像我的公司里面的人都也差不多全部来 Mereka 了， melihat jenazahku. 他们看到我的尸体， Lalu setelah itu mereka asik berfoto-foto dan ngobrol. 所以他们就在拍照，在谈话。 Bahkan ada yang asik membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. 有的在讲我一些那些比较不好的话。 Bos yang aku hormati, dia datang sebentar melihat jenazahku, dalam hitungan menit dia langsung pulang. 所以我的老板有来看我一下，就这样很快的就回去了。 Dan rekan bisnisku, 还有我的同 tidak 僚 ada satupun dari mereka yang aku lihat. 没有一个人我能够看见的。 Lalu kulihat anak-anakku menangis 那我看到我自己孩子在哭， di pangkuan istriku. 在我这个妻子的怀抱里面。 Yang kecil berusaha menggapai jenazahku, meminta aku bangun. 所以我最小的孩子一直在吵着我要醒来， Namun istriku menghalanginya. 但是我的这个太太把他拦住了。 Istriku pingsan berkali-kali. 我的太太有几次都昏倒 Aku 了， tidak pernah melihat dia sekacau itu. 所以我不曾看到他这样糟糕的。 Lalu aku teringat, 但我回想到， betapa sering aku mengacukan panggilannya, 所以我常常用我呼唤的声音， yang mau mengajakku untuk ngobrol. 就要他要跟我谈话， Aku selalu sibuk dengan HP-ku, 所以我常常以我的手机在忙着， dengan rekan bisnis dan teman-teman dunia medsosku. 所以跟我的同僚和我的那个这个生意的朋友，
Lalu aku melihat anak-anakku. 所以我就再看我的孩子， Sering ku hardik dan ku bentak 我常常来给他一个施压。 saat aku sedang asik dengan ponselku. 我刚刚跟我的手机正在玩好的时候， Saat mereka ribut meminta ku temani untuk bermain. 所以孩子们要我来跟他们陪着玩。 Oh Tuhan, 主啊， maafkan aku. 主啊，你赦免我。 Lalu aku melihat 7 hari sejak kematianku. 所以我就看到这7天我死去的时候， Teman-temanku sudah melupakanku. 我的朋友已经全部忘记我了。 Sampai detik ini aku tidak mendengar mereka mendoakanku 到 lagi. 现在我已经不听到他们对我的声音。 Perusahaan sudah mengganti aku dengan orang lain. 在这个公司已经有人代替我了。 Teman-teman dunia mayaku sibuk dengan lelucon dan gosip mereka. 我的朋友他们就忙着他们自己他们的 Tak 事 ada yang 情， membahas tentang diriku 已经没有人在讨论我了。 ataupun bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. 但是在我的群里面，他们都不会再对我有什 Namun 么。 aku melihat istriku masih pucat dan menangis. 但是我还看到我的妻子还是那么这个苍白的在靠， Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di 所以他 mana papa mereka? 所以他的眼泪一直流，他的孩子也在问我的父亲到哪里去。 Aku melihat dia begitu lunglai dan pucat. 我看到他那么苍白的脸， Oh Tuhan, 主啊， maafkan aku. 主啊，你在赦免我 Hari ke-47 sejak aku tiada. 就是到这47天我已经没有了。 Teman Facebookku lenyap secara drastis. 我的一切朋友都在我的这个群里面都没有了。 Semua teman seolah-olah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup bersama mereka. 所以我的朋友已经不再看我跟他在活着的时候在一 Tidak ada 起， satupun yang mengingat aku lagi. 没有一个人已经在记得我了， Apalagi ke kuburanku 何况到我的这个坟场， ataupun sekedar mendoakan keluargaku. 或者是在为着我的家庭祷告。 Lalu kulihat keluargaku. 但是我看到我自己的家庭 Istriku sudah bisa tersenyum. 我的妻子已经能够在 Tapi 笑了 tatapan matanya masih kosong. 那么看到他那种茫茫的眼睛， Anak-anak masih ribut menanyakan kapan papa pulang. 所以孩子们一直在问什么时候爸爸回来。 Yang paling kecil, yang paling kusayang. 就最小的孩子是我最喜欢的， Masih selalu menungguku di jendela, menantikan aku pulang. 所以还是常常在窗外一直等待着我回来。 15 tahun sudah berlalu. 15年过去了， Kulihat istriku menyiapkan makanan untuk anak-anakku. 我看到我的妻子为着孩子们 Sudah 在 kelihatan guratan tua dari lelah wajahnya. 为他们预备食物，也看到他已经苍老了。 Dan dia juga selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak lupa ke kuburan. 所以他一直在吩咐孩子们不要忘记去坟场。 Lalu aku membaca secarik kertas yang ditulis oleh putriku malam itu. 所以我就看到我的女儿那个晚上写了一些字， Dia menulis seperti ini. 她这样写 Seandainya saja aku punya papa, 如果我还有父亲的话， pasti tidak akan ada laki-laki yang berani tidak sopan. 在外面一定没有一个人能够再欺负我。 Aku juga tidak akan melihat mama sakit-sakitan Oh, Ibu. mencari nafkah seorang diri buat kami. 我不会看到我母亲因为这个生活的困苦，一直在为我们找生 Oh 活。 Tuhan, 主啊， kenapa kau ambil papaku? 你为什么弃弃我的父亲？ Aku butuh papaku. 我需要我的父亲。 Kertas itu basah karena air matanya. 所以因为他那个眼泪流下来， Ya Tuhan, maafkan aku. 他说：“主啊，你赦免我。” Sampai bertahun-tahun anak-anak dan istriku pun masih terus mengingatku 这样一年又一年的那些孩子们还是在怀 dan 念着我， selalu mengharapkan agar aku berbahagia di sana. 他们一直在想我有过幸福的生活。
Lalu seketika aku terbangun 当那个时候，我忽然醒起 dan 来， terjatuh dari tempat 就 tidur. 从这个床上掉下来。 Ternyata aku cuma bermimpi. 那个时候我只是在做梦， Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku 所以我就慢慢的骑到我孩 dan 子的房间 berlutut，di dekat tempat tidur. 所以我就跪在孩子的旁边， Masih aku lihat ada air mata di sudut matanya. 我还看到他孩子的眼角边还有眼泪， Kasihan sekali. 非常的可怜， Terlalu kencang aku membentaknya. 所以我对他们就有太大的压力。 Anakku, 我的孩子， Papa sangat menyesal karena telah berlaku kasar padamu. 我已经常常对你们用这样强大的压力， Si kecil pun terbangun dan berkata, 所以这个小孩子醒来就这样说， Tidak apa-apa, Papa. 他说没有关系，我父 Aku 亲， tetap mencintaimu. 我还是一直爱着你。 Anakku, aku mencintaimu juga. 所以爸爸说我爱你， Aku benar-benar mencintaimu. 我真的爱你， Maafkan aku, anakku. 主要你赦免我， Ku peluk dia. 所以我就拥抱 Ku 他， cium pipinya dan keningnya. 我就闻他的Lalu ku lihat istriku lagi tertidur. 我的这个太太正在睡觉， Istriku yang sapaannya sering ku acuhkan. 所以我常常就是对他有不好的。 Ajakannya untuk ngobrol seringkali aku sengaja pura-pura tidak dengar. 就他在因为我谈话，我常常假听不到， Bahkan pesan-pesan darinya sering aku anggap tidak bermakna. 所以有时候他一些的交代，我认为都不重要， Maafkan aku istriku. 所以他就跟太太说对不起， Maafkan aku. 他说你赦免 Air 我。 mataku tak bisa ku bendung lagi. 所以因为我的眼泪已经不能够再忍住了， Bapak dan Ibu, 我们看到 apakah kita menyadari 亲爱的弟兄姐妹和姊妹，我 bahwa 们已经， jika kita mati besok pagi, 如果我们明天早上我们死去的话， perusahaan tempat kita bekerja dengan mudahnya mengganti kita dengan karyawan lain. 我们的公司它很容易把我们用别的人来代替， Dalam hitungan hari, 我们可以算算它的， kita sudah dilupakan. 我们已经被忘记了， Teman-teman akan melupakan kita. 我们的朋友也会忘记我们。 Cerita sudah berakhir. 我们看到这个讲已经完了， Beberapa masih menceritakan aib yang tidak sengaja kita lakukan. 有时候有一些还不诚意在谈一些我们不需要。 Teman-teman medsos kita sudah tidak pernah membahas kita lagi. 我们在群里呢已经不再为我们讨论一些事情， Seolah-olah kita tidak pernah ada bersama dengan mereka. 好像我们在他们当中已经不存在了。 Lalu aku rebahkan diri di samping istriku. 所以我就靠近我的， Ponselku masih terus bergetar. 所以我的手机还一直在响着， Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku. 还有很多很多的那个这个短信进来， Menggelitik aku untuk membukanya. 他一直要我也把这个打开起来， Tapi tidak, 但是我没有打开， tidak. 我没有打开， Aku membaringkan diri di samping istriku. 所以我就躺在这个妻子的旁边。 Saudara, bukankah ini refleksi keluarga buat kita semuanya? 所以这是对我们的家庭最好的一个反应。 Keluarga lah yang selalu bersama dengan 我们 kita. 看到我们家庭的成员常常与我们同在， Keluarga itu begitu penting, saudara. 我们看到我们家人是何等 Maka 的重 itu 要。 sebabnya kita perlu memberikan lebih banyak waktu dan perhatian untuk keluarga 所以 kita. 我们必须用更多的时间来教养我们的家庭， Itu artinya suami mesti memberikan perhatian buat istri. 就是做丈夫的要常常关怀 Istri harus 太太， memperhatikan suami. 我们知道做太太的要关心 Orang tua 丈 mesti 夫， memperhatikan anak-anak. 我们知道做家长的要 Anak-anak 他们的 mesti 孩子 memberikan perhatian kepada orang tua. 孩子也要为着他们的 Memperhatikan 家人 adik kakak, 还有对他的 saudara-saudara, 对他 dan 们 tidak 的 bersikap acuh tak acuh kepada mereka. 不要对他们不理不睬的。 Saudara, waktu dan perhatian yang kita berikan 所以我们所付出的一些时 itu 间， adalah ungkapan kasih kita kepada 这 mereka. 是我们对他谈提到我们对他们的爱。 Kasih itu begitu penting untuk hadir dalam keluarga. 所以我们知道爱在家庭里面是何等的重要。
Ketiadaan kasih dalam keluarga 如果在家庭里面没有爱的话， akan menyebabkan banyak hal-hal negatif terjadi. 就很多负面的事情就发现了。 Saudara, anak-anak yang kurang dikasihi, 我们知道很多小孩子他们没有被爱 kurang perhatian keluarga. 在家庭里面很少人去注意他， Seringkali mereka tawuran di luar. 所以他们常在外面争吵， Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. 所以他们在外面做一件不好的事情， Mereka terjebak dalam narkoba. 他们被这个 Mereka mencuri. 被罪恶所捆绑， Mereka melukai 所 temannya, 以他们偷窃，他 baik 们 dengan 伤害别 tindakan 人， maupun dengan kata-kata. 或者用他们的那个不好的话 Kenapa, 对人家说 saudara? 为什么会这样？ Karena mereka kurang kasih. 因为他们缺少了爱， Mereka tidak merasa dikasihi di keluarganya. 因为他们在家庭没有得到家庭的爱， Ini real, saudara. 所以这是正确 Banyak 的。 anak-anak yang tawuran. 很多人在群体争吵的时候， Bukannya mereka tidak tahu, itu tidak boleh. 他们不是知道他们当然是不可以的， Itu tidak baik. 那个是不好的。 Tapi ketika mereka ditanya, kenapa kamu tawuran? 但为什么你们会群体争吵呢？ Aku tidak mendapatkan kasih 他说我， dan perhatian dari papa mama. 他说我在家庭里面没有得到爱， Jadi ternyata keonaran yang mereka buat supaya apa? Mereka 所以他 diperhatikan. 们在外面所做争吵的那是要给家庭里面的成员注意。 Kasihan sekali. 我们非常可怜， Papa mama hanya mau datang melihat anaknya. 所以只有父亲跟他们的妈妈要来看他的时候， Ketika mereka ada di kantor 就 polisi. 是他们在这个警察局里面， Waktu mereka di rumah. 当他们在家里的时候， Tidak diperhatikan. 完全没有被关怀到， Anak-anak itu jadi seperti itu. 所以我们知道孩子变成了这样。 Saudara, ketiadaan kasih dalam 我们 keluarga 知道在家庭的爱， itu racun yang mematikan. 其实是一个非常毒 Sebaliknya 的 kalau ada 毒。 kasih dalam keluarga, 如果在我们的家庭里面有爱的话， itu membangun keluarga menjadi keluarga yang bahagia. 所以能够使我们的家庭更加的幸福。 Sudah saya membaca kisah ini, saudara. 所以我读了这样一段话， Judulnya Racun Buat Mertua. 他说要给这个幼妇给他 Ada seorang 毒死 gadis namanya Lili. 有一个女孩子叫做莉 Ya, 莉， dia baru menikah dan tinggal di Wisma Mertua Indah. 所以她刚结婚跟她的那个幼妇住在一起。 Dalam waktu singkat, Lili tahu bahwa dia tidak cocok dengan mertuanya. 所以有很多人知道她跟她的幼妇， Mereka sering bertengkar 他 setiap 们 hari. 他们差不多每一天都在争吵， Hari berganti hari, bulan berganti 所 bulan. 以日积月，日以继日，夜夕月。 Lili dengan mertuanya tidak pernah berhenti berdebat dan bertengkar. 所以莉莉跟她的幼妇完全不曾经有停止， Lili sangat kesal sekali. 所以这个莉莉非常 Dan juga suaminya sangat sedih. 所以她的丈夫也非常的伤心。 Akhirnya Lili tidak tahan lagi 所以这做莉莉的她已经不能够再忍了， terhadap sikap buruk dari mertuanya. 她对她的幼妇那种这样的， Maka dia bertekad melakukan sesuatu. 所以她就想一个方法来， Lili pergi menjumpai teman ayahnya, 所以她就对她父亲的朋友， yaitu Sin Sewang, 所以是她父亲的朋友一个先生， ya, yang punya toko obat Cina. 他是一个有中药的中医， Dia ceritakan situasinya 他将他的事情告诉这个中医， dan dia minta dibuatkan ramuan racun yang kuat supaya diberikan pada ibu mertuanya. 所以他就给这个中医讲，要中医给他这些毒药来毒死他， Ada yang sudah bosan dengan mertuanya? 所以他们就对他的岳母非常的， Atau mertua yang sudah bosan dengan 或 menantunya? 者是岳母对这个媳妇已经很不好了， Ya, bisa cari saya nanti saya kasih nomor Sin Sewang. 我就给王先生的号码给你。 Waktu Lili cerita begitu kepada Sin Sewang, 所以当莉莉跟这个王 Sin 医 Sewang 师说， lalu berpikir. 所以这个王医师一直在想。 Lalu dia bilang kepada Lili begini, 所以就跟莉莉说 saya mau membantu kamu 说我要帮助你 untuk menyelesaikan masalahmu. 来解决这个问题， Tapi kamu mesti dengarkan saya dan mentaati apa yang saya sarankan. 但是你必须要听我对你所讲的话。 Lili bilang, oke, Wang Susu.
他说王叔叔可以， Saya akan ikuti apa yang Susuk 我 katakan. 就照着你的话去行。 Apa yang harus saya 那 lakukan? 我必须要做些什么事情？ Maka Sin Sewang itu masuk dan mengambil satu bungkus rempah-rempah. Saudara. 所以这个王医师就进去里面拿了一些这个药品来， Ya, dia berkata kepada Lili begini. 他就对莉莉说 Kamu tidak bisa memakai racun yang keras dan mematikan seketika.：“ 你不可以用很毒的那个药，乃是要慢慢的 Ya, karena hal itu akan membuat orang curiga. 因为你这样做一次他怎样中毒， Kamu 人家会 berantem terus dengan mertuamu. 因为你时常跟你的这个 Tiba-tiba dia mati. 他 Orang akan 做 curiga 人就死 pasti 掉， kamu. 所以他外人一定会知道是你毒的， Karena itu ya kamu mesti begini. 所以你必须要这样做。 Ya, kamu setiap kali kamu buatkan makanan yang enak buat mertuamu. 所以你每一次做那个好的给你的幼母吃的时候， Ya, tapi kamu tambahkan racun ini di makanannya. 你把这些毒药就加进去， Ya, kamu tambahkan sedikit-sedikit. 就给他一点一 Jadi 点 dia 的死， nanti matinya perlahan-lahan. 所以他就会慢慢的死。 Selain itu kamu juga tidak boleh marah-marah. 但你不可以对他生气。 Apa saja yang dikatakan mertuamu kamu iyain, dengerin. 如果你的幼母对你说什么，你必须要说， Anggap dia sebagai ratu. 你就按照他好像 Jangan 是 bantah. 好像是王， Jangan berdebat. 你不可以跟他有这个， Tapi kamu meracuni dia pelan-pelan. 所以你就用这个毒药慢慢的毒死他。 Saudara Lili senang sekali, saudara. 所以我们知道莉莉非常的欢喜， Dia ngomong, "Sia-sia Susu." 他就跟王医师说谢 Maka 谢。 dia pulang ke rumah dan mulai rencananya untuk membunuh mertuanya. 所以在这个家里，他就开始计划要怎么样来 Minggu 毒死 demi。minggu, 所以一个礼拜过去， bulan demi bulan 一 berlalu. 个月过去了。 Setiap kali Lili melayani mertuanya, 每一次这个莉莉对他的幼母的时候， dia masak masakan enak, 他给他做好吃的， dikasih bumbunya sedikit. 还给他一点的毒， Dia ingat semua petunjuk dari Sin Sewang. 所以他就一切就照着王医师给 Maka 他 dia 的， belajar mengendalikan amarahnya, 所以他就控制他那一种脾气， mentaati perintah ibu mertuanya, 所以就一直在随 dan 着他的幼母， memperlakukan ibu mertuanya seperti ibunya sendiri 就把他的幼母就好像自己的母亲一 dengan 样侍 penuh 奉， kasih sayang. 非常有爱心。 Setelah 6 bulan lewat, 刚刚已经很多年过去了， suasana rumah itu berubah drastis. 他那个家庭的气氛已经改变 Lili 了。 sudah mampu mengendalikan 我们 amarahnya, 看到莉莉已经能够控制他的那个， sehingga dia menemukan dirinya tidak pernah lagi marah dan kesal. 他已经自己也没有自己觉得好像非常很不， Dia tidak pernah lagi berdebat dengan ibu mertuanya. 他也跟他的幼母也没有在一直在 Hampir 6争吵。bulan terakhir. 在6个月之后， Karena dia mendapatkan bahwa ibu mertuanya juga kini lebih baik. 就看到他好像他的幼母越来越好， Lebih baik kepadanya. 就越对他很好。 Sikap ibu mertuanya terhadap Lili itu berubah. 所以我们看到这个幼母对莉莉的一些举动已经都 Dan 好了， mulai mencintai Lili seperti putrinya. 所以又好像他对他好像自己的女儿 Dan 一 dia 样， terus menceritakan kepada kawan-kawannya, 所以他又对他的 kepada 朋友讲 sanak 还有 familinya. 对他的那个亲戚们 Dia 讲， bilang Lili ini adalah menantuku yang paling baik yang aku miliki. 他说：“我莉莉是我最好的媳妇，是我所有的。 Lili dan ibu mertuanya itu saling memperlakukan satu sama lain layaknya seorang ibu dan anak. 所以他就这样一直服侍，就好像这个母亲跟女儿一样。 Mereka saling mengasihi. 所以他们一直在互相彼此相爱。 Suami Lili tentu sangat bahagia. 我们知道莉莉的丈夫一定很欢 Maka 喜。 suatu hari Lili itu pergi ke Sin Sewang 所以有一天，这个莉莉到王医师那边 untuk 去， minta bantuan lagi. 又叫他来帮助。 Lili bilang begini, 莉莉跟这王医师说 Wang Susu, 王医师， tolong saya untuk mencegah supaya racun yang saya berikan kepada ibu mertua saya tidak sampai membunuhnya. 他说你给我的毒药给我这个幼母不要能够来使他能够
失掉他的性命。 Ibu mertua saya sudah berubah menjadi wanita yang begitu baik. 他说我的这个岳母已经变成很好的一个女孩子， Sehingga saya mencintainya seperti ibu saya. 所以我就很爱她，像我的母亲一 Dan dia 样。 juga memperlakukan saya seperti anaknya. 她也是把我当作她是女儿一样。 Saya tidak mau dia mati karena racun yang saya berikan. 我不要因为我施给她的毒，使她能够死掉。 Sin Sewang itu kemudian tersenyum. 所以这个王医师就微笑着说， Dia mengangguk-anggukkan kepalanya. 所以他就他的 Dia mengatakan begini, 他这样说， Lili, 莉莉 tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. 有一些你不需要操心的。 Saya tidak pernah memberi kamu racun. 我不曾经给你毒药， Ramuan yang saya berikan kepadamu itu adalah ramuan penguat badan untuk menjaga Oke. kesehatan ibu 我 mertua. 给你的药就是给你的母亲能够健康起来。 Satu-satunya racun yang ada 有一个很毒的药， itu terdapat di dalam pikiranmu, 就是在你自己的思维 di 里面， dalam hatimu, 在你的心里面， di dalam sikapmu terhadap mertuamu. 在你对你这个岳母的态度， Tapi semuanya itu sudah disapu bersih 但那一些已经全部就没有了， dengan kasih yang kau berikan 就是因为 kepadanya. 你所给的你岳母的爱。 Saudara, ketiadaan atau kurangnya saling mengasihi dalam keluarga 所以我们知道，在家庭如果缺少这样爱的话， itu racun yang mematikan, 这是一个非常毒的， yang merusak hubungan 也 keluarga. 是使我们与家庭成员的关系。 Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, 所以今天的主的话对我们说， Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru 他 kepadamu, 说我给你一条新的命令， yaitu supaya kamu saling 就 mengasihi. 是你们要彼此相爱。 Sudah bagaimana kita menyatakan sikap saling mengasihi itu dalam keluarga? 所以我们要怎么样在我们家庭有这样这个好的态度，爱的 Banyak 态 hal bisa kita lakukan. 度，很多事情我们可以做 Saya。sebutkan beberapa ya secara cepat. 我就举个 Kita 例 bisa 子， bermain bersama dengan 我 anak. 们要跟孩子们 Kita 玩， bisa peduli dengan orang-orang di 我 rumah. 们必须 Waktu 为 mereka 他们 tidur, 他 kita 们 selimutin. 他们睡觉，我们给他们盖上被 Seorang 子。 ayah memberikan pelukan kepada anaknya. 对做爸爸的给孩子们拥抱。 Ya, ternyata pelukan ayah itu membuat anak itu merasa aman. 我们知道做长辈给孩子的拥抱，使孩子 Membuat 们 anak itu percaya 他 diri. 们能够感到非常的安稳。 Nah, ini luar biasa pelukan seorang ayah. 所以我们知道一个做父亲的来拥抱 Kita 孩 bisa 子。 saling membantu dalam mengerjakan banyak hal di rumah. 所以我们在家庭里面，我们可以把它毁掉很多的事情。 Kita bisa punya waktu bersama pasangan dan anak-anak. 我们能够常常跟孩子们在一起， Sarapan bersama 我 keluarga. 们能够跟家庭成员来做早餐。 Ya, saya senang beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada yang cerita dengan saya. 我在不久前，听到有人对我说， Ya, Ikecu katanya sering dibawa suami untuk pergi keluar makan bersama. 被她的那个丈夫带到去外面去吃。 Ya, tenang saya nggak punya mata-mata. 我 Ya, cuman orang itu ngomong kepada saya begini. 因为那个人对我这样说， Ya, papa saya sekarang sering bawa mama saya pergi keluar makan 他 berdua. 说我的爸爸常常带我的母亲出去吃饭。 Saudara, bertamasya bersama 我 keluarga. 们知道跟家人去演出， Ya, saling mengatakan wo aini, 就常常说我爱你。 nipu ai wo pokso. Saudara, kata itu perlu 我们知 diucapkan. 道这样的话必须要常 Jangan 常 pelit 我 lah. 们不要太过 Ya, bilang wo aini. 我们常常说我爱你。 Saudara, kasih sayang itu menjadi landasan untuk membentuk hubungan yang sehat dalam keluarga. 所以那个成为我们这个家庭里面爱的一个基础。 Saudara, kasih itu asalnya dari mana, 我 saudara? 们知道爱是从哪里来 Maka 的 Yesus 呢？ ajarkan bahwa aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. 所以耶稣说我爱你们，就好像父爱我爱你们一样。 Kasih ada
kepada Tuhan. 所以是爱是从神来的。 Kalau engkau tidak bisa mengasihi, 如果你不能够是爱的话， engkau tidak bisa saling mengasihi, 不能够彼此相爱的话， mintalah kepada Tuhan. 你要从神那边 Tuhan, 套 aku 过来。 mau saling mengasihi di tengah keluarga. 所以神会赐给你们家 Aku 庭的爱 mau，memiliki kasih seperti kasih Kristus. 所以我必须要拥有基督的爱。 Yang setiap kali perjamuan kita ingat kasih itu. 所以当我们在做圣餐的时候，我们看 Kasih yang tidak bersyarat, 那我爱的没有条 kasih yang 件， bersedia berkorban, 爱是能够牺牲的， kasih yang tidak pernah putus asa, 爱是不失望不 kasih 绝 yang 望。 ulet, 我们看爱是最强 yang 的， terus mengasihi 一直在爱， apapun yang terjadi, 无论发生什么事情， tetap mengasihi. 一直在爱， Karena saya tahu 因为我知道， keluargaku patut aku kasih, 因为我的家庭需要我的爱， dan itu yang Tuhan mau. 这是神要给我们的。 Saudara, keluarga yang baik dimulai dengan cinta, 我们知道，好的家庭是从爱来的， dibangun dengan kasih sayang, 是用一个这 dan 爱来包 dipelihara 裹。 dengan kesetiaan. 那么我们就把它包裹起 Kiranya 来。 Tuhan menolong kita semuanya. 愿神帮助我们， Mari kita saling mengasihi. 我们要常常彼此相爱。 Amin, Bapak Ibu. 阿明。 Kita masuk dalam 我 doa. 们进入祷告， Bapa, kami datang kepada 主，我们来到你面前， Tuhan, mampukanlah kami 主啊，你给我们有这个能 untuk 力， saling mengasihi. 能够常常彼此相 Karena 爱。 kasih itu begitu ajaib, 我们看 Tuhan. 到爱和你奇妙， Memulihkan hubungan 能 kami. 使能够我们恢复我们， Membuat keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis. 使我们的家庭有个和谐的家庭， Membuat kami betah tinggal di keluarga 使我 kami. 们能够安静在家 Dan 里面， membuat anak-anak kami bisa bertumbuh dengan sehat. 使孩子们能够有好的成长， Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. 每个人都会有好的 Yang 发展， sanggup menghadapi hidup ini. 能够来面对一切的事情， Karena mereka dipenuhi oleh 因 kasih 为他 sayang 们被神的爱所 dari 充满 orang tua mereka. 从他们父母的 Dan 爱。 kami pun Tuhan merasa disayang oleh anak-anak. 说我们也能够被孩子们的 Yang 爱， membuat kami berkorban apapun kami 好 rela. 像我们无论牺牲什么都可以， Karena kami melihat 因为我们看到 apapun yang kami lakukan 是我们所做的每件 ternyata 事情 tidak sia-sia. 完全没有突然， Membahagiakan keluarga. 来幸福我们的家庭， Menyenangkan hati 使他 Tuhan. 们使神的心能够 Dan 得到 kami 喜悦， terus diberkati oleh Tuhan. 我们就被神的爱一直充满。 Tuhan, 主啊， tolong kami 主啊，你帮助我 supaya 们， kami boleh saling 好像我 mengasihi 们彼此相爱， seperti perintah yang Tuhan berikan 就好 bagi 像你 kami. 赐给我们的命令， Dan kasih 我 Yesus 们这耶稣的爱 menjadi landasan kasih 和 kami. 我们爱的基础。 Tuhan berkatilah keluarga 主 kami. 啊，你祝福我们的家庭， Pulihkan keluarga 你 kami 恢复我们的家庭， sehingga kami boleh bersama keluarga kami 好像我们与我们的家庭的全员 melayani 能 Tuhan, 够来服侍你， mengasihi Tuhan, 能够来爱你， mengasihi sesama. 爱我们每个人。 Dengar doa kami 主啊， Bapa. 谢谢你听我们的祷 Dalam 告， nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主的名祷告，阿 Amin. 门。 Tuhan berkati kita 愿 semuanya. 神祝福他的话。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul dan yang sudah diterjemahkan oleh Saudara Simon Petrus. Sungguh firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk selalu mengasihi keluarga kita, mengasihi lingkungan kita, mengasihi sesama kita. Dan saya mau bertanya di sini, apakah ada yang namanya Lili? Tidak ada ya? Kalau ada nanti saya mau minta nomor telepon Sin Se Huang. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, dan pada pagi hari ini ada persembahan mezbah dan ada 2 kali persembahan kantong kolektor. Dimulai dengan persembahan mezbah dan dilanjutkan dengan persembahan kantong yang akan diawali dengan hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan jemaat kita semuanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian, Bunga Bakung dengan Warna yang Indah. Yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang ramani selalu menjaga, manusia berharga disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang ramani selalu menjaga, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Musik saja. Saya persilakan untuk kantong kolektor. Nanti kita masuk bait pertama dalam bahasa Mandarin. Ye ti ti hua, ye ti ti hua, chuang zhao mei li di yi shan, tian kong的鸟儿从来不为生活嘛，慈爱的天父，慈爱的天父，天天都看顾，他真爱世上人，为他们预备永生的路。一切是有天父已经都知道，若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾，他是真难的主，信靠他的人真有福。Sekali lagi, bunga bakung, bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang ramani selalu menjaga, manusia berharga disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Mari kita bersehati dan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan.
Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus mengasihi pada keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tanpa kasih-Mu kami tidak ada apa-apanya. Tanpa kasih-Mu kami hidup sia-sia ya Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami adalah sebagai gong yang berkumandang ya Tuhan dan canang yang bergemerincing. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini juga Engkau memberikan kesempatan kami sekali lagi untuk mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai persembahan ini untuk memberitakan Injil-Mu ke seluruh pelosok tanah air kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kudus dan sucikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa, ada 2 pokok doa ya. Yang pertama kita berdoa, calon presiden dan wakil presiden sudah diumumkan. Mari kita doakan agar calon yang terbaik yang akan terpilih untuk mengelola bangsa dan negara Indonesia ini 5 tahun ke depan. Mari kita angkat suara kita doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini sudah diumumkan calon presiden dan wakil presiden ya Bapa. Kiranya Tuhan yang sendiri yang mengikut tangan untuk pemilihan presiden pada tahun depan ya Tuhan, sehingga mereka boleh yang terpilih boleh takut akan Engkau ya Tuhan, boleh benar-benar menjalankan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk 5 tahun ke depan ini, presiden yang terpilih dan wakil presiden terpilih boleh sungguh-sungguh yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua kita berdoa untuk pembinaan Faith Home tanggal 10 November 2023 jam 7 dengan tema mungkinkah anakku murtad. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini juga kami berdoa untuk mengadakan pembinaan untuk Faith Home ya Tuhan pada tanggal 10 November. Ya Tuhan, kiranya yang bertema mungkinkah anak murtad Tuhan, kami tahu Tuhan pada saat ini sulit untuk mendidik anak-anak kami ya Tuhan, karena pengaruh dari medsos, dari pergaulan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami sebagai orang tua ya Tuhan boleh mencintai keluarga dan boleh peduli keharmonian anggota keluarga kita masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pokok-pokok doa kami. Ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu menjawab tepat pada waktunya. Ya Tuhan, walaupun banyak permasalahan di dalam setiap keluarga kami, pergumulan setiap keluarga kami ya Tuhan, kami harus mempunyai kasih yang seperti Bapa ya Bapa. Terima kasih Bapa, banyak dan apapun yang terjadi di dalam keluarga kami ya Tuhan, kami tetap berkata Tuhan Engkau sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, proses keluarga kami, keluarga yang penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang memberikanmu kasih untuk saling mengasihi
Penebusan Yesus Kristus yang melembutkan hatimu sehingga engkau pun mau saling mengampuni untuk mewujudkan saling mengasihi itu, dan kuasa Allah Roh Kudus yang memampukanmu untuk saling mengasihi hadir dalam hidupmu, memimpinmu hari demi hari sampai Tuhan memanggilmu kembali. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di antara jemaat yang hadir pada pagi hari ini, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tidak ada ya, oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan November ini tema-tema khotbah kita adalah tema-tema khotbah tentang keluarga. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan tetap diambil dari kitab Injil Yohanes. Kalau saudara membaca Injil Yohanes berulang-ulang ya, mengikuti bagian-bagian yang sudah menjadi program kita membacanya, saudara akan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan semakin diberikan kekuatan untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Jadi bacalah bagian firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kita akan melihat beberapa warta gereja, dipersilakan. Shalom saudara yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Tidak banyak orang yang menggali Alkitab cukup dalam dan menghabiskan waktu dalam doa untuk bergaul dengan Allah. Rasul Paulus begitu erat bergaul dengan Allah sampai dia memandang apapun yang berharga dalam hidupnya tidak ada artinya dibandingkan dengan mengenal Yesus. Jika kita ingin memiliki kehausan mengenal Allah seperti Paulus, Alkitab dan pengalaman bersama Tuhan dapat memenuhi kerinduan kita. Mulailah dengan membaca firman dan bertumbuh dalam mengenal Allah. Pembacaan Alkitab bulan November memasuki kitab Yohanes, pasalnya yang ke-16 sampai ke-24. Untuk minggu ini kita akan membaca pasal 16 dan 17. Tidak ada Injil lain yang menekankan sifat kemanusiawian sekaligus keilahiannya dengan tegas selain Injil Yohanes. Ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan, sementara kemunafikan menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Yudas dengan maksud tersembunyi, dengan dalih yang rohani seolah-olah peduli terhadap seorang miskin. Persekutuan Usia Indah, Selasa 7 November, pukul 5 sore, mengangkat tema untuk yang miskin. Yohanes diambil dari pasal yang ke-12, ayat 1-8, mengisahkan karakter Maria versus Yudas yang akan disampaikan oleh guru Injil Stefanus Christian. Mari, para jemaat lansia, untuk ikut bergabung. Kita turut bersukacita karena GKBJ Pos Tanjung Kait berulang tahun yang ke-16. Ibadah syukur sore ini pukul 4 sore, sesuai dengan temanya, Hendaklah Terangmu Bercahaya. Pembicara oleh Pendeta Dempsey Jura, kiranya Pos Tanjung Kait bertumbuh menjadi gereja yang memancarkan cahaya Kristus, berdampak dan menjadi berkat, khususnya bagi lingkungan sekitar yang belum percaya. Salah satu pernyataan Yesus yang patut diwaspadai yaitu pada zaman akhir. Banyak orang yang mengaku mengenal Yesus, tetapi Yesus mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Siapakah mereka yang dimaksud oleh Yesus? Jelas bukan mereka penganut kepercayaan lain, tetapi orang-orang Kristen yang mengaku percaya tetapi tidak memiliki iman yang sejati. Apakah mungkin anak-anak kita termasuk di dalamnya? Di tengah zaman yang memudahkan setiap orang mengakses berbagai informasi, termasuk informasi yang salah tentang kekristenan,
Hal ini banyak menyebabkan anak-anak muda meninggalkan imannya. Mereka menjadi murtad. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk melawan arus zaman dengan mengokohkan iman anak-anak kita. Faith at Home, tema yang sangat logis. Mungkinkah anakku murtad? Disampaikan oleh Pendeta Julimin pada Jumat 10 November pukul 7 malam di GKBJ Cengkareng. Pastikan Bapak Ibu untuk ikut bergabung ya. Rapat kerja mempertemukan pemimpin dan pengurus guna mempersiapkan rencana kerja dan menyusun program dan anggaran 2024 yang akan dijalankan selama setahun mendatang. Rapat dilaksanakan Sabtu 18 November pukul 9 pagi di GKBJ Cengkareng. Bagian kita sebagai jemaat adalah mendukung dan berdoa bagi pemimpin dan pengurus yang terlibat agar tidak menjadi lelah dengan apa yang dikerjakan saat ini. Tuhan akan memampukan pemimpin kita dalam menghadapi pekerjaan secara korporat, pekerjaan yang sulit dapat diselesaikan dengan mengandalkan Tuhan. Tetap semangat. Menghormati dan menghargai sesama adalah sikap yang harus dipelihara dalam diri dan diwujudkan dalam kehidupan bersosial setiap individu. Konsep memanusiakan manusia merupakan bagian dari panggilan orang Kristen, agar mengedepankan nilai manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan sharing dari Indonesian Care, sebuah yayasan yang bergerak dalam kegiatan kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan sosial yang memiliki ruang lingkup lokal, nasional, dan juga global. Didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi yang dialami bangsa dan masyarakat Indonesia yang kerap direkam bencana alam, lingkungan, kemiskinan, hingga bencana sosial. Pastikan kita semua mendukung misi dengan mengikuti persekutuan doa Kamis 2 November 2023 pukul 7 malam dengan tema Memanusiakan Manusia yang akan disampaikan oleh Efria Pasaribu. Pernahkah kamu merasa takut tertinggal, cemas, atau merasa insecure melihat teman-temanmu karirnya menanjak menuju puncak, sementara hidupmu terasa biasa-biasa saja? Fenomena budaya hustle castle yang kini menjadi tren khususnya di kalangan anak muda. Apa sih penyebabnya? Di dialog kali ini, hustle culture, are you in or out? Akan dikupas oleh guru Injil Irene Sylvia pada Sabtu pukul 7 malam di GKBJ Cengkareng. Ayo para kaum muda, jangan lewatkan acara ini. Tuhan Yesus adalah satu-satunya inspirasi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Cintanya adalah sumber dorongan yang dibutuhkan, dan hanya kasih-Nya yang dapat membuat kita bertahan dalam segala situasi kehidupan. Mari awali aktivitas kita dengan menikmati persekutuan dengan Bapa. Kesukaran dan kesusahan tidak selalu berakhir dengan penderitaan berkepanjangan, melainkan bisa juga berakhir dengan kegembiraan. Tuhan Yesus memakai ilustrasi kelahiran bayi. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan ketika si bayi sudah lahir. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tuhan berkata, kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Dia berjanji ketika aku melihat kamu lagi dan hatimu akan gembira. Mari ikuti persekutuan doa pagi Sabtu 11 November pukul 6 pagi mengangkat tema menderita dahulu, menang kemudian yang diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 33 yang akan disampaikan oleh Pendeta Yudi Kasilo. Sekian informasi warta hari ini. Selamat menikmati bersama keluarga adalah satu momen yang sangat berharga. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari Jumat jam 7 malam tanggal 10 November ada pembinaan Faith at Home dengan tema mungkinkah anakku murtad. Ya, di Amerika anak muda memasuki masa kuliah banyak yang meninggalkan kekristenan. Demikian Korea juga yang dulu kekristenan bertumbuh begitu pesat, banyak anak muda meninggalkan kekristenan. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau mereka kehilangan iman mereka, maka mereka kehilangan sesuatu
yang paling berharga di dunia ini. Kalau tema kita mengasihi keluarga, maka kita bertanggung jawab menanamkan iman, memelihara iman sampai Tuhan memanggil anak-anak kita pulang, mereka tetap setia. Oleh sebab itu kita perlu mau diajar, mau dididik, mau dibina bagaimana kita mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita ya. Jadi mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah anaknya udah punya cucu, boleh mengajarkan untuk cucunya. Dan kalau ada anak-anak muda yang mau ikut, didorong untuk ikut karena ini temanya juga cocok untuk anak-anak muda. Itu saja pengumumannya. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Kaling. Keluargaku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. Kita nyanyi satu kali pakai gerakan, kedua kali salam-salaman, ketiga kali boleh meninggalkan ruangan. Keluargaku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. Kita dipilih menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh, bertumbuh, keluargaku, bertumbuh, gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh, keluargaku, bertumbuh, gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh, bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Untuk petugas kolektor penyambut, kita mau berdoa sebentar. Lagi